الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر لي أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرة وكبيرة ظاهرا وباطنا عمدا وسهوا قولا وفعلا. يا الله يا غفور رحيم. اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا. اللهم اجعل قلوبا يفقهون بها وأذانا يسمعون بها وأعينا يبصرون بها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dan inayahnya Allah izinkan kita bertemu pada pagi ini. Jadual dah bertukar, saya pun dah terlupa semalam. Sebaik-baik Pak Imam WhatsApp saya, Maghrib Maghrib Isyak tak ada lagi. Tengok pukul 9 sampai besok ada kuliah. Teringat selalu hari ini tak ada kuliah. Kita dah tukar jadual sudah bertukar. Walau macam mana pun, Alhamdulillah. Saya sebelum tidur semalam, kita baca biasa baca surah Mulk sebelum tidur, ya. So bila kita baca sebelum ni, tak ambil kisah pun apa makna surah Mulk ni. Pasal Rasulullah suruh baca sunat, kita baca je lah, ya. Dan kita sikit-sikit faham. Macam saya ni, kita faham sikit lah apa yang kita baca surah Mulk tu, kan. Pasal kita belajar bahasa Arab, Allah bagi izin belajar bahasa Arab, ilmu ada sikit. Ada sikit pun itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai pada ayat amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apa Allah sebut? Allah sebut, ataukah patutkah kamu berasa aman, tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu-batu, maka dengan itu kamu mengetahui mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku.
baca tiap malam tuan-tuan. Tapi pada malam ni saya tersentak dengan ayat ni. Pada malam ni kita sentak dengan ayat ni. Pasal apa? Bila kita kenangkan apa yang berlaku, apa yang berlaku pada negeri kita, khaslah Selangor, Kelantan, Terengganu, kan? Selangor ni tak pernah berlaku seumur hidup saya lahir tahun 76 sampai sekarang, tak pernah berlaku banjir yang kita nampak hari ni. Kelantan, Terengganu dah biasa, mereka dah boleh agak. Ni musim tengkujuh, maka kena standby dan ready. Standby dan ready untuk berpindah ke pusat banjir, pusat-pusat banjir. Tapi Selangor tak pernah pun. Dan paling-paling pun kalau Selangor ni takat betis saja. Tak. Paling pun Selangor ni dekat pinggang saja. Kan? Tapi hari ni Selangor tempat yang tak pernah naik. Tak tahulah tuan-tuan dengar ceritanya pada tahun 1971 pernah berlaku. Di KL pun berlaku. Kita tengok gambar tenggelamnya bangunan Sultan Sulaiman, Sultan Samad ke Sultan Sulaiman, dekat dekat Dataran Merdeka tu. Dataran Merdeka jadi lautan air, kan. Itu banjir, kata banjir kilat, bah kilat. Yang ni bukan bah kilat ni. Tak. Ada di antara kita yang tersekat di atas highway 2-3 hari. Tak. Ada di antara kita yang rumahnya habis. Tak sangka tuan-tuan. Tak, rumahnya habis tenggelamkan air. Tapi bila baca ayat tu, sebenarnya apa kita dapat? Am amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya ay yakhsifa bikumul ard am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Adakah kamu rasa aman dan tenteram, sedangkan Allah itu maha berkuasa? Ceritanya Allah itu maha berkuasa dan pemerintahannya langit dan bumi. Dia yang memerintah langit dan bumi. Kalau dia berkehendak untuk mendatangkan ribut, angin dan ribut, dan menimpa kamu, maka ketika itu kamu baru tahu bahawa betapa besarnya amarannya kepada kita. Betapa besar amarannya kepada kita. Tuan-tuan, kita baru saja habis dari masalah pandemik, pun tak habis lagi. Dalam khutbah duk sebut-sebut jaga. Datang pula Amaron Amerikon abang tu, Amerikon tak tahulah datang mana nama virus baru Amerikon. Covid juga namanya. Covid ni penyakit selsema. Sampai kat kita Covid-19. Covid yang baru yang dikesan terbaru adalah 19 ditemui tahun 2019. Sebab tu nama Covid-19, kan, Covid selsema, yang menyebabkan kematian kepada orang yang terkena tu boleh mudah meninggal. Diserang kepada paru-paru, dan akhirnya kita implikasinya paru-paru akan tak berfungsi, akhirnya kita meninggal. Baru je habis Covid. Datang pula kita di Malaysia ni banjir. Kita nampak, kalau kita orang yang beriman, kita nampak Allah. Orang yang nampak Allah lah. Orang beriman ramai, mengucap 2 kalimah syahadah ramai, tapi tak nampak Allah. Pasal apa tak nampak Allah? Pasal tak membelek kitab Allah. Saya yang membelek kitab Allah ni tak perasan juga ayat ni, tuan-tuan. Tak. Kita yang duk baca tiap-tiap malam ni dah ngapal lah. Mulk ni, saya ni surah Mulk ni, kalau saya balik mengajar malam, agak-agak sampai rumah pukul 1, saya ada, lepas mengajar saya ada usrah, lepas usrah kadang-kadang kita ada mesyuarat, kan, sampai rumah pukul 1 tak sempat nak baca dekat atas katil. So saya prepare dah on the way nak baca, on the way balik tu dalam kereta tu bacalah surah Mulk, kan.
tiap-tiap malam diizinkan Allah. Tiap-tiap malam kita baca. Tapi bila sampai dekat ayat ni semalam, saya tu terfikir-fikir. Dalam perjalanan tu fikir-fikir. Apa Allah nak bagi tahu? Itu panggil musibah. Musibah ni kepada orang yang beriman nikmat. Pening ya. Musibah ni kepada orang yang beriman nikmat bang Abang Rahman. Tapi kepada orang yang tidak beriman bala. Pening. Ustaz macam mana? Sebab tu kita cakap tak boleh cakap bala. Kita tengok, saya tertengok satu slot dalam TikTok, ABU saya, rumah dia hancur. Dia cerita dekat dalam apa, meletup kita tak pernah tahu bab meletup ni tak sempat nak tengok tuan-tuan. Orang duk sibuk tengok TV, kita duk sibuk pergi berkuliah. Itu Allah, itu bukan tak sempat kan. Dan meletup tu tunjuk ABU kata rumah baru dah siap 90%. Dia sempat keluar daripada ketika hujan di Sungai Liu. Rumah dia Sungai Liu, Lui. Sungai Lui kan. Ketika hujan dia keluar. Dah tengok rumah tu dah 90%, tinggal 10% nak panggil masuk buat touch up sikit-sikit, buat kenduri masuk rumah. Dia balik. Tengah hujan dia balik. Dalam perjalanan nak balik itu polis tertahan dia, tak boleh lalu tuan. Dia cerita dalam dia punya TikTok tu lah kan. Tak boleh lalu tuan, air tengah naik. Dia kata kalau tuan nak lalu, lalulah kan. Dia pun lalu. Sampai je kat luar, orang tengah yang buat apa, orang yang buat rumah tu cakap, abang, rumah abang dah habis. Tapi saya selut dekat dia. Pasal apa saya selut? Dia tak mengungut. Ini hebatnya tuan-tuan Sebab itu kita tak boleh tengok orang dengan zahir. Dia tak mengungut. Habis ni ustaz, rumah saya nak beli tu lama dah, saya buat tu lama dah. Dia cerita kan. Saya selut dekat dia pasal apa? Pasal dia tak menangis, dia tak meraung, dia tidak marah. Apa dia kata? Takat tu je lah aku rezeki aku boleh tengok rumah. Allah kata boleh tengok rumah. Duit engkau boleh tengok rumah je. Habis beribu-ribu, beratus ribu, berjuta-juta, duit engkau tak ada apa. Kerana duit engkau milik aku, rumah engkau milik aku. Itu bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Apa dia? Sebab tu saya cakap nikmat. Kita diketuk di hati kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita jadi gulungan ni macam ni. Susah tuan-tuan. Tapi orang bertakwa, orang yang beriman, dia akan merasakan itu nikmat. Kenapa? Kalau tidak, dia tak sedar mana Allah. Kalau tidak, dia tak sedar Allah tu ada. Kadang-kadang kita semayang pun kita lupa Allah, tak ingat kan? Tak khusyuk tu lupa Allah lah tuan-tuan. Semayang tak khusyuk, teringat dengan perniagaan, teringat dengan apa? Teringat dengan anak, bini kat rumah nak makan apa sekarang. Saya lagi balik kan nak pergi sana ni, beli nasi lemak. Anak kat rumah tu balik datang malam-malam. Datang cucu, duduk pergi semayang. Cucu, aku ada 5, bini ada 1, anak 3. Maknanya sekejap lagi tak nasi lemak nak kena beli 10 juga ni. Tengah semayang. Betul. Lepas kuliah ni kita pergi nasi lemak ni 10. Tengah semayang tu. Bukan cakap tuan-tuan, kadang-kadang saya pun sekejap lagi saya nak balik ni ada, lepas ni ada kuliah duha ni yang nak kena cepat-cepat dalam semayang. Sebab tu kita panggil, bila Allah datangkan satu musibah bagi orang mukmin, orang yang bertakwa, dia satu nikmat.
Kenapa? Teringat kepada Allah. Tapi orang yang tidak mukmin, walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah, orang yang tidak bertakwa, tak ingat Allah, dia satu musibah. Betul. Berkali-kali dah saya cakap, nikmat, kata pengarang kitab Hikam, siapa? Ibnu Athaillah Al-Askandari. Nikmat yang paling besar di dunia bukan nikmat dapat bini cantik bang, bukan nikmat dapat semayang. Nikmat semayang tu dapatlah. Nikmat ingat Allah, berzikir lepas semayang, tu nikmat tuan-tuan. Kan Allah sebut, fazkuruni azkurkum. Berzikir, buat tahlil. Buat tahlil tu nikmat tuan-tuan. Bukan nikmat makan tahlil tu, kan? Tahlil tu, nikmat makan tahlil tu untuk body kita, nikmat untuk hati kita. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Imam ni zikir kuat-kuat. Kuat-kuat tu hilangkan, kuat-kuat tu hilangkan masalah kita. Kita lupakan semua, lupakan dunia, ingatkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah ismu zat, satu nama yang unggul, wajibul wujud, hidup wujudnya wajib, tiada yang wajib wujud kecuali Allah. Maka wujudnya kita lah kerana wujudnya Allah. Maka kita yang ada hari ini, wujudnya kita duduk sini, saya duduk di sini, rumah surau ini berada di sini, waktu yang kita ada hari ini di sini, harus wujud. Kalau Allah tidak berkehendak untuk saya berada di sini, maka saya tidak akan berada di sini. Kalau Allah tidak berkehendak untuk tuan-tuan duduk di sini, maka tidak ada. Kerana kekosongan yang ada ini tidak dipenuhi dengan jemaah. Kehendak siapa tuan-tuan? Kehendak siapa? Tak ada orang nak, Allah tak izinkan kita duduk dalam surau masjid. Kehendak siapa? Kehendak kita ke? Kita datang ni kehendak kita. Kalau kita merasakan kita datang ni dengan kehendak kita, maka kita dah lupakan Allah. Ada penyakit dalam hati kita, penyakit ujub. Aku yang sembahyang, aku yang berzikir, aku yang jadi baca Quran, aku itu penyakit. Ana khairam minhu. Siapa cakap ana khairam minhu? Syaitan, iblis cakap. Aku lebih baik padanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik padanya ya Allah. Kenapa aku nak kena sujud kepada Adam sedangkan aku lebih baik? Ana khairam minhu. Jangan rasa kita ni hebat. So, bagi orang yang beriman, dia akan jadi nikmat kerana kembali dia kepada Allah. Orang yang bertakwa. Tapi bagi orang yang tidak bertakwa, yang tidak beriman, orang yang lupa Allah, Allah lupa dia sebenarnya. Allah lupa dia sebenarnya. Apa hal macam mana kita nak lupa Allah? Sepatutnya kita manusia ni boleh lupa Allah ke sebenarnya? Nak orang yang beriman boleh lupakan Allah ke? Tengok jari pun, tengok tangan pun, tengok tenaga pun. Nah, saya ada kawan seorang umur 30 tak sampai 40, awal 40. Tiba-tiba pingsan. Sakit. Ada. Imam, patut jadi imam. Subuh, zuhur, maghrib, isyak. Tiba-tiba sakit. Tak tahu semena-mena. Ada. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, Allah ingat kita.
Tapi kalau kita lupa Allah, Allah lupa kita. Allah sebut dalam surah apa? Surah Sajadah. Pagi Jumaat kita duk baca. Fazuku bima nasitum liqa yaumikum haza inna nasinakum. Rasakan kamu ketika kamu tak lupakan aku. Hari ini hari kiamat, aku lupakan kamu. Wa na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Maka kena ketukkan hati kita. Setiap yang Allah datang, dia ada dua benda, baik atau jahat. Bagi orang nampak baik, dia akan jadi baik. Bagi orang yang rasa benda tu musibah, dia akan jadi musibah. Na'udzubillah, ya Allah, jauhkan kami daripada orang yang lupakan Engkau. So bila baca ayat tu menyebabkan kita tersentak. Saya tersentak. Saya tersentak, tuan-tuan. Bila kita tengok orang merungut, kesian. Kenapa kamu nak merungut? Oh, Ustaz tak kena. Memanglah Ustaz tak kena, saya tak kena kan. Satu hari Allah akan uji kita macam tu. Hari ini saya bercakap supaya saya tak lupa. Supaya kita sama-sama tak lupa. Hari ini saya bercakap supaya kita sama-sama tak lupakan Allah. Allah tu segala-galanya. Allah tu segala-galanya. So kita jangan buat maksiat. Sebab itulah kita akan beristighfar selalu. Apakah menyebabkan kita lupa pada Allah? Kerana kita banyak maksiat. Yang pertama, banyak maksiat. Yang kedua, makan yang syubhah. Bukan makan yang haram, makan yang syubhah. Tuan-tuan yang berniaga, beriman kepada Allah, niagalah supaya orang yang makan tadi makan tidak ada makan syubhah. Sebab tu saya cakap, kalau nak pergi makan, saya tengok orang kedai makan, ya, orang masjid pergi makan kedai masjid, walaupun tak sedap, sebenarnya sedap dari segi hakikatnya, kerana menyebabkan kita lebih kuat beribadah, menyebabkan kita ingat Allah. Ustaz tak sedap Ustaz kedai tu. Siapa tukang apa tu siap masjid tu Ustaz? Dia orang yang bertakwa. Nak jadi siap masjid kan senang, tuan-tuan. Tak semua boleh jadi siap masjid. Macam saya nak jadi imam kan semua. Orang tanya saya, orang tanya ayah saya, balik Mesir besok jadi apa? Jadi imam. Imam nak makan apa je? Paling-paling pun gaji 400. Imam dapat allowance, imam? Tak dapat imam tak dapat allowance tu. Mana Pak Siap sini? Mana Pak Siap sini? Pak Abu. Dapat allowance tak? Berapa ribu Pak Abu? Berapa ribu Pak Abu? Orang tanya je nak makan apa? Tak. Balik pergi belajar Mesir, kecil-kecil pergi belajar Mesir, balik nak makan apa? Itu soalan. Ini soalan orang madi. Nak makan apa? Soalan makan apa ni bukan kita. Ke mana saya ni? Saya mengarut dah ni. So benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. So kita kena bersyukur kepada Allah kerana Allah sentiasa ingatkan kita. Kerana kita sentiasa ingatkan Allah. Berada di ketika ini, kita diketuk oleh Allah untuk supaya kita ingat dia. Okay, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tersambung pengajian ini. Aku 7 suku dah, 7-5 minit dah. Sambung pengajian kita sikit ini. Kita berhenti itu menjauhi perselisihan. Gerakan Islam yang menjauhi perselisihan masalah fiqh. Kita berhenti dengan tidak bermegah-megah menyatakan kepada manusia seluruhnya bahawa kita adalah pengikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pendongkong panji-panji Islam setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
orang yang duduk dengan gerakan Islam, kita yang mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan ucapan tu sebenarnya membezakan kita dengan orang yang munafik dan orang kafir. Kerana orang munafik, dia tidak akan duduk dengan gerakan Islam. Pasal apa? Pasal apa Allah sebut, bukan saya sebut. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama mereka membantu satu sama lain. Apakah gerak mereka, apakah kerja mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada kesatuan, ada satu gerakan kesatuan, mereka duduk satu sama lain. Duduk mereka itu memperbincangkan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran yang paling besar hari ini dah apa? Orang Islam tak ingat Allah. Dengan meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah Rasulullah. Maka di sana kalau ada kumpulan yang dalamnya memikirkan macam mana untuk mengembalikan orang Islam, mengembalikan masyarakat kepada Allah, maka kumpulan itu dipanggil kumpulan Hizbullah. Oh, Ustaz, Hizbullah yang duduk di Pulau Benan, itu dipakai je nama. Allah sebut apa Hizbullah? Ala inna hizbullahi humul muflihun. Dalam dunia ni ada 2 je golongan, tuan-tuan, kita ingat, dalam dunia ni ada 2 je golongan. Golongan yang pertama, golongan Hizbullah. Golongan yang kedua, golongan Hizbush Syaitan. Ini bukan saya sebut, Quran sebut. Jangan cakap ni dengan Ustaz semua. Apakah ciri Hizbullah? Hizbullah tadi ciri orang mukmin, amal ma'ruf nahi munkar, duduk, datang masjid, Pak Abu, Pak Imam datang masjid, bincang nak buat macam mana surau ni. Surau kita dah Jumaat ni, dah boleh buat Jumaat macam mana kita nak sebarkan, adakan kuliah. Itu orang yang duduk bermesyuarat. Mesyuarat, tuan-tuan, ahli mesyuarat. Pak Imam pengurusi surau. Pak Imam siap dengan Ustaz. Ustaz datang ni nak makan tak? Buat, kata. Makan ni sebahagian daripada dakwah. Saya cukup anti betul orang kata kenduri tahlil tak boleh. Saya cukup anti, tuan-tuan. Ustaz kira makan. Bukan kira makan, kita kira dakwah. Kita kira orang tu nak ke surau. Kalau dia tak datang ke surau kerana sembahyang, kerana makan pun, mudah-mudahan lama-lama dia datang kerana sembahyang. Faham tak? Ustaz bid'ah, zikir lepas sembahyang. Saya tembak dah tadi, zikir sembahyang. Kamu duduk berzikir tadi kerana Allah ingat kamu. Kamu duduk dalam majlis ilmu kerana Allah ingat kamu. Jangan kamu rasa kamu yang duduk zikir, subhanallah. Bid'ah Ustaz. Pada otak engkau bid'ah. Pegang ayat ni, fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat engkau. Duduk zikir tadi kenapa? Tuan-tuan suka-suka duduk zikir tadi. Ustaz, pasal duduk zikir. Alah, orang dah biasa buat macam tu lah Ustaz. Itu tahap orang taklid. Orang panggil. Tak macam ni Ustaz, kalau saya bangun kan orang kata apa kat saya? Jangan. Kalau saya malu lepas sembahyang kan orang kata apa? Orang kata saya Wahabi. Jangan, tuan-tuan. Jangan fikir ke situ. Jangan fikir ke situ. Fikir aku ni tak ada masa nak berzikir ni. Hari ni aku lepas sembahyang ni, ya aku ada masa untuk zikir. Lepas sembahyang je aku ada zikir. Kalau tidak aku tak berzikir, bila pula aku nak berzikir? Bila hati aku ni akan hidup? Kerana zikir ini hidupkan hati. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah menenangkan jiwa kamu. So, golongan tu tadi, golongan yang duduk bermesyuarat satu sama lain, memikirkan macam mana untuk menghidupkan Islam di dalam masyarakat. Maka golongan ini samalah sifatnya dengan golongan sahabat. Kerana sahabat Rasulullah, dia duduk dengan Rasulullah, fikir macam mana nak sampaikan Islam,
Fikir macam mana sampaikan dakwah, sampai macam mana nak menyebarkan Islam. Ada satu golongan munafik dan kuncu-kuncunya. Apakah golongan munafik dan kuncu-kuncunya? Duduk mesyuarat juga macam kita, tuan-tuan, macam ahli masjid juga. Tapi mesyuarat macam mana kita nak buat program kucu-kucu, macam mana kita nak buat program jom heboh. Ustaz ni cakap jom heboh. Kerana jom heboh ada tak dalamnya mengingat Allah? Kuncu-kuncu apa? Pucu-pucu. Kuncu-kuncu pula apa? Saya tak reti lah menyebut ni. Ada tak dalamnya mengingat Allah? Ada tak? Ada tak dalamnya membawa manusia kepada Allah? Kalau tak ada, wal munafiquna wal munafiqat. Ya Allah tegur, sebut orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain bantu untuk apa? Ya'muruna bil munkar, mengajak manusia melakukan kemungkaran. Kalau kamu duduk dalam mesyuarat itu fikir macam mana nak menghancurkan orang lain untuk mengenyangkan diri kamu, tidak mahu bawa manusia kepada Islam, maka kamu tergolong daripada munafik. Adakah dia duduk bersama dengan Rasulullah? Adakah golongan ini akan kami Islam juga, Ustaz? Adakah dia tergolong daripada golongan bersama dengan Rasulullah dan sahabat? Situ pun kita boleh tengok dah beza. Beza. Mana yang hak, mana yang batil. Maka orang yang intimakkan dirinya, menggabungkan dirinya dalam gerakan Islam yang disebut tadi adalah gerakan yang membawa kepada, memanggil manusia kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali pada Al-Quran, kembali kepada sunnah, maka itulah gerakan Hizbullah. Selain daripada itu adalah Hizbus Syaitan. Apa maksud Hizbus Syaitan? Tentera syaitan. Dua je golongan dalam Islam. Dalam Quran Allah sebut dua je, tentera Allah dan tentera syaitan. Kita memang tak ada duduk masjid ni, tentera Allah tak bawa pedang Ustaz, tak bawa machine gun Ustaz, M16 Ustaz bawa. Tapi kamu sekurang-kurangnya ada cebisan yang disebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kumpulan yang mengajak manusia kepada melakukan kebaikan dan mencegah manusia melakukan kemungkaran. Kita adalah orang yang menjulang kembali bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang menjulang kembali bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat yang menjulangkannya. Kita juga menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat telah menyebarkannya. Kita juga akan memelihara peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat telah memeliharanya, kerana kita jaga Rasulullah. Yang duduk dalam masjid, padan saya sebut tadi, tak dapat. Abang Man buat rakaman saya, tak dapat allowance Abang Man. Pak Imam tak dapat allowance, Pak Abu tak dapat allowance, pengurusi tak dapat allowance. Paling-paling pun allowance 100, 200. Kalau kita fikir dunia tak akan duduk. Saya ni fikir lama, duduk Mesir lama 12 tahun. Balik nak kerja apa, saya cakap. Saya mikir balik nak kerja apa. Akhirnya orang tegur saya, Ustaz nak kerja ke Ustaz dikerjakan? Tuan-tuan, saya pergi Mesir tahun 1992. Sebelum saya pergi Mesir, saya pergi Mekah. Dalam keluarga saya orang pertama pergi umrah. Mak saya tak pergi, bapak saya tak pergi. Dalam rombongan tu, saya dengan ada dua orang kawan saya umur yang sama. Saya umur 15, kawan saya umur 14, kawan saya seorang lagi lebih kurang saya umur 15. Dua orang tadi ada kawan, ada mak. Seorang ada mak, seorang lagi ada mak bapak ikut sekali pergi Mekah.
Saya suka terkonteng-konteng sampai naik flight turun Mekah, menangis tak berhenti-henti. Kenapalah saya sorang-sorang. Tapi Allah dorong saya pergi ke makam Ibrahim. Saya sembahyang hajat. Allah dorong saya. Kita kecil mudah tahun tuan-tuan, tak tahu apa. Pergi Mekah pun kali pertama ikut orang, mak apa tak ikut. Sembahyang hajat, tanya Allah, Allah kenapa? Benak hati saya cakap, lepas saya sembahyang hajat, kerana kamu balik bawa orang ke Islam. Aku nak kamu balik bawa orang ke Islam. Duduk Mesir lupa, berkawan dengan orang lupa. Akhirnya bila nak balik, dia sentak lagi, tanya nak kerja apa ni, saya cakap pergi Mesir tak ada SPM bang, SRP pun saya tak ada bang. Yang saya ada apa, saya ada bekal sikit hafal Quran, saya ada bekal sikit UPSR lah. UPSR lah, apa nak guna zaman sekarang. SRP pun tak ada pakai kan, SRP pun tak ada pakai sekarang. Balik Malaysia, Allah nak kerja apa ni, apa pun saya cakap tak payahlah, berniaga lah. Tak ada sijil. Ada sijil Azhar, mana laku kalau tak ada sijil? Ada sijil Azhar, mana laku kalau tak ada sijil SPM? Saya disentak sekali lagi, kamu lupa tujuan kamu. Lupa tujuan kamu. Allah dah pilih kamu untuk bawa manusia masuk kembali, balik kepada Islam. Hari ini bila saya berada di depan tuan-tuan, saya dah mengenal sedikit diri saya. Dah, kita tak ada apa, yang ada hanya Allah. Allah yang berikan kita nikmat segalanya. Ilmu yang saya ada bukan milik saya. Tak, ilmu yang tuan-tuan dapat dengan izin Allah dapat. Masuk ke dalam hati itu, masuk pegangkan dalam hati itu. Dan apa yang saya bawa hari ini bukan kerja saya, kerja orang-orang sebelum ini. Tak, memang inilah tujuan kita hidup. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini. So kita kena duduk kita punya track. Tuan-tuan duduk di masjid, betul dah. Tapi betulkan track kita lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kena track ihdinas siratal mustaqim perlu kita cari sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk dalam ni, bila cakap gaji allowance 300, allowance 200, tak ada allowance, itu bukan masalah kita. Yang penting kita bahagia dengan track kita. Memang tak boleh besar macam Alif Syukri, rumah besar berjuta-juta, memang tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Tapi kalau yang tu tujuan kamu, maka kamu tak akan hidup bahagia. Pasal apa? Tujuan nak cari dunia. Pak Imam bahagia, Pak Imam? Ada 2 bini Pak Imam, bahagia? Bahagia itu bukan kita cari, Allah yang bagi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana kita duduk dalam track, selagi mana kita duduk bersama dengan jemaah, selagi itu Allah akan jaga kita. Kita akan menjadi pembawa berita gembira melalui dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat yang telah berbuat demikian, dan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Tidak lama lagi kamu akan mengetahui berita ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita berhenti dekat ni, kita sambung pada perjumpaan akan datang, ciri-ciri harakah gerakan Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'a al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون